Swastiastu dan salam durian. Hari ini kita akan bercerita tentang persediaan berbunga. Jadi untuk memastikan durian kita berbunga lebih berkesan dan juga untuk mengawal ataupun menggalakkan bunga yang lebih banyak, sebenarnya persediaan itu boleh dikategori ataupun dibahagi kepada dua bahagian. Satu, pembajaan di atas tanah. Kedua ialah pembajaan di atas daun. Jadi kita lihat kepada persediaan untuk pembajaan di atas tanah. Biasanya langkah pertama kita lakukan ialah kita membuat pengaporan dahulu, iaitu dengan dimulakan dengan kita akan menggunakan 1 liter nanoka dicampur dengan 20 liter air dan disembur di sekeliling akar pokok untuk menggalakkan pertumbuhan akar baru supaya dia dapat menyerap zat yang lebih berkesan. Dan langkah seterusnya, langkah kedua ialah persediaan untuk berbunga. Biasanya untuk persediaan berbunga kita akan menggunakan baja seperti superfruit, iaitu K yang lebih tinggi, P yang lebih tinggi, N yang lebih rendah. Dan caranya ialah kita tabur di penghujung kanopi, di mana penyerapan yang paling aktif dan paling berkesan, di mana akar di situ yang paling banyak untuk menyerap zat. Jadi diikuti dengan superfruit ni biasanya kita tabur dalam 4 bulan sekali lah. Dan seterusnya kita akan tabur dengan baja SP2, iaitu dalam 2 hingga 3 kilo setiap bulan, dan juga ditabur di penghujung kanopi. Sebab kita menggunakan SP2 ialah kita tahu pokok memerlukan organik, memerlukan amino acid, memerlukan NPK dan lain-lain. Jadi SP2 ni merupakan satu baja yang seimbang, di mana boleh memberi satu kesan yang besar untuk merangsang bunga ke atas pokok durian, terutamanya K yang tinggi, P yang tinggi, N yang rendah. Untuk merangsangkan bunga yang lebih berkesan lagi, kita boleh membantunya melalui kaedah folia. Folia maksudnya semburan daun kita boleh buat dalam 7 hingga 14 hari sekali sebulan. Jadi maksudnya sebulan kalau kita boleh buat 4 kali, itu adalah yang terbaik. Dan biasanya kita boleh melakukan semburan rangsangan bunga menggunakan cecair baja, menggunakan sinergi, iaitu 1000 liter kita menggunakan lebih kurang dalam setengah liter, dicampur dengan aminapio setengah liter juga, disembur pada daun setiap 7 hingga 14 hari sekali. Dan di samping itu juga untuk memastikan pokok kita dalam keadaan sihat, penggunaan racun kulat seperti monserin adalah digalakkan untuk mengawal rhizotonia, dan juga diselang dengan arimo supaya dia tidak ada menghasilkan apa-apa rintangan ataupun kita akan resisten terhadap penyakit kulat. Dan seterusnya juga kita nak memastikan pokok kita bebas daripada ataupun kita dapat mengawal phytophthora ataupun kanker akar rumput dengan lebih berkesan. Biasanya kita akan sembur jugalah dalam masa yang sama. Kita akan campurkan lebih kurang 250 ml P400, campur 1000 liter, disembur bersama dengan sinergi, bersama dengan monserin dan bersama dengan racun perosak seperti alanda, azatin dan lain-lain. Jadi kaedah ini digunakan untuk memastikan pokok kita sihat dan juga pada masa yang sama dapat menggalakkan pembungaan. Pengurusan air merupakan satu lagi faktor yang harus kita teliti atau kita harus perhatikan, ialah untuk pokok berbunga, syarat utama ialah panas dan kering berterusan selama 7 hingga 14 hari diperlukan sebelum pokok dapat mampu ataupun berbunga. Biasanya kalau boleh kita mahukan cuaca yang panas, terik, supaya dia dapat menghasilkan satu rangsangan kepada pokok. Sebab tu kita dapati pokok yang tumbuh di tanah tinggi, contohnya di Cameron Highland, tidak berbunga disebabkan keadaan cuaca tidak cukup panas. Dan kita dapati kalau di tanah rendah ataupun di kawasan tanah rendah biasanya mudah berbunga disebabkan cuaca yang panas. Cuaca panas itu merupakan faktor yang paling penting untuk merangsangkan bunga. Walaupun di Cameron Highland, kalau kita lihat di tanah tinggi contohnya, tidak berbunga walaupun tanah sudah kering dan tidak berbunga. Kenapa ini berlaku? Ini disebabkan keadaan tidak cukup panas di atas permukaan daun. Itu yang menghasilkan pembungaan. Jadi kalau kita lihat banyak orang juga mungkin mencadangkan ialah membersihkan kawasan di sekeliling akar, iaitu rumput dan daun dibersihkan supaya dapat menghasilkan satu rangsangan. Sebenarnya itu tidak. Kita tahu sebenarnya untuk merangsang bunga adalah lebih pada keadaan yang cuaca yang panas dan diikuti dengan tiada hujan, bukan membersihkan kawasan. Sebenarnya kalau membersihkan kawasan itu juga mungkin akan mencederakan
akar yang tumbuh di permukaan tanah. Kalau tibanya musim kemarau untuk merangsang bunga, kita harus memberhentikan pengairan untuk seketika lebih kurang dalam 7 hingga 14 hari sebelum keluarnya mata ketam. Dan seterusnya satu lagi faktor yang agak penting, iaitu ialah keadaan daun semasa, iaitu kalau daun tu masa tu masih ada pucuk baru, merangsangan pembunga itu agak sukar sebab kebanyakan zat akan digunakan untuk kegunaan daun muda. Jadi untuk merangsang bunga, satu dari faktor yang kita harus perhatikan ialah daun juga harus mencapai status daun matang, baru kita boleh merangsang pembungaan. Itu antara faktor yang harus kita pertimbangkan sebelum merangsang pembungaan. Seterusnya juga dari segi pembungaan kita harus lihat keadaan kesihatan pokok. Seandainya pokok kita dalam keadaan yang lemah atau sakit, elakkan merangsang bunga sebab pokok yang lemah atau sakit, pembungaan mungkin akan menyebabkan kematian pokok ataupun akan melemaskan pokok lagi. Jadi kalau boleh kita nak elakkan merangsang bunga untuk pokok-pokok yang sudah sakit ataupun yang lemah. Merangsang bunga hanya untuk pokok-pokok yang sihat. Nah, satu lagi faktor saya rasa agak membantu dari segi cantasan dahan. Dahan-dahan yang seperti yang menegak kita harus buangkan. Tetapi jangan buang berlebihan semasa kita nak merangsangkan bunga. Sebab pembuangan dahan yang berlebihan akan merangsangkan pertumbuhan pucuk baru. Seandainya berlakunya pertumbuhan pucuk baru, bunga tidak akan keluar lagi. Terusnya kita nak lihat ciri-ciri daun yang sehat dan juga persediaan untuk berbunga. Contohnya daun harus hijau tua dan gelap, keseluruhannya di sini. Kita lihat di sini, dan daunnya sudah besar, bersedia untuk berbunga. Jadi kalau kita lihat, seandainya kalau kita ada lihat adanya pucuk-pucuk baru seperti di sini, maksudnya kalau kita nak merangsang berbunga, dia agak sukar. Sebab zat akan diserap oleh daun yang muda di sini. Jadi untuk persediaan berbunga dia seharusnya tidak ada daun-daun baru dan keseluruhan daunnya sudah tua. Biasanya rangsangan akan datang dalam masa 7 hingga 14 hari. Okey, ini merupakan satu petua lagi. Jadi sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.